Telah tersebarnya satu syubhat dari kepercayaan gerakan New Age dengan adunan kekuatan aura dengan dikaitkan pada waktu-waktu solat. Setiap perubahan waktu solat berlaku perubahan secara fizikal, emosi, semua akan berubah sama. Sebab ketika itu alam berubah warna mengikut waktu solat. Tolong carilah maklumat ni dalam internet banyak. Pakar kaji alam mengkaji apabila setiap kali berlaku perubahan waktu solat, azan berkumandang pada tempat-tempat itu, alam juga mengeluarkan warna energi yang sangat hebat. Kalau subuh tu warna biru muda. Kalau duha tu warna hijau. Hijau ni memang frekuensi dia adalah rezeki. Lepas tu pergi kepada waktu zuhur. Zuhur alam bertukar menjadi warna kuning. Energi yang dikeluarkan sangat power untuk keceriaan. Walaupun sedih, tapi dia tetap bahagia, dia tak ceria. Energi tu mesti diambil seawal waktu solat. Sebab energi ini akan berkurang sebab nak masuk energi lain pula. Dengan mengaitkan elemen kesihatan fizikal dan juga soal rezeki seseorang dengan berinteraksi dengan tenaga alam, yang mana akan berubah-ubah warna auranya pada waktu-waktu solat tertentu. Sudah tentu perkara ini tidak memiliki bukti saintifik kerana konsep aura itu sendiri adalah pseudoscience. Perlu diketahui bahawa salah satu tema atau identiti gerakan New Age adalah mereka sering menggunakan latar spektrum warna-warni ini mewakili cahaya yang dihasilkan alam. Konsep aura yang difahami pada zaman sekarang ini merupakan istilah baharu yang diperkenalkan oleh Charles Webster Leadbeater, yang merupakan salah seorang pengamal ilmu kebatinan moden dan merupakan orang penting dalam gerakan Theosophical Society, iaitu gerakan yang bertanggungjawab mempopularkan fahaman kebatinan diamalkan secara terbuka sehingga terbentuknya gerakan New Age. Leadbeater mempopularkan konsep aura dengan mensistematikkan konsep cakra dengan konsep 7 warna cakra dalam badan yang dipercayai dalam yoga. Oleh itu, terasnya adalah kembali kepada amalan kebatinan yang dibawa oleh Hinduism. Konsep cakra ini dibina atas konsep roh di dalam diri manusia yang dikenali sebagai Atman dan distrukturkan di dalam kitab suci Hindu iaitu Upanishad. Warna-warna itu juga memiliki falsafah kebatinan akidah New Age yang mana mereka percaya wujudnya spektrum warna-warna ini berasal dari satu sumber yang sama, iaitu satu sumber cahaya putih. Oleh demikian, sama juga dengan fahaman New Age yang mengatakan wujudnya kepelbagaian di dunia ini adalah hasil dari penjelmaan yang satu. Satu itu dianggap sebagai sumber segala roh atau tenaga yang menghidupkan alam ini. Di dalam Hindu, ia disebut sebagai Brahman. Dalam Neoplatonism, ia disebut sebagai The One. Dalam Kabbalah, disebut sebagai Ein Sof. Dalam Gnosticism, disebut sebagai Monad. Manakala dalam gerakan New Age, ia disebut sebagai Universe. Konsepnya adalah sama, iaitu setiap kehidupan dan alam ini berasal dari zat yang satu. Dan hakikat kewujudan yang ada dalam ini juga adalah manifestasi dari yang satu itu. Umpama satu cahaya putih yang menghasilkan spektrum warna yang pelbagai. Oleh itu jelas konsep aura ini adalah sains palsu yang menunggang sains. Kajian yang sedemikian adalah kajian pseudosains yang hakikatnya tidak diiktiraf pun oleh komuniti sains yang sebenar. Ia menjadi laku apabila konsep palsu itu dikaitkan dengan penyembuhan badan dengan pelbagai keadaan seperti gelang aura, garam aura, sabun aura dan pelbagai lagi. Lebih parah apabila mendakwa alam mengeluarkan gelombang atau aura warna tertentu pada waktu-waktu solat tertentu untuk kesihatan fizikal. Inilah bahaya fahaman New Age yang selalu ditekankan di sini kerana ia boleh membungkus kesesatan mereka dengan konsep Islamik. Dan perkara ini dirungkai dalam buku tersesat Kebatilan Gerakan New Age, yang mana menerangkan bagaimana kepercayaan kebatinan ini berjaya dikomersialkan dan masuk ke dalam dunia Islam. Oleh itu, umat Islam perlu berwaspada dengan ancaman yang sangat halus ini. Ingatlah kita kepada firman Allah di dalam Al-Quran. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ